Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura mesti terus melabur dalam prasarana serta teknologi baru bagi menjamin bekalan air yang mampan. Menurut DPM Wong, tiada seorang pun yang harus bertindak sambil lewa terhadap air bersih terutama sedang sistem air global kini dilanda krisis dengan kekurangan bekalan air bersih. Acara Walk for Water sejauh 1.8 km pagi tadi melambangkan jarak yang perlu ditempuhi penduduk Singapura untuk mendapatkan air semasa proses catuan air pada era 1960-an. Hari ini, Singapura mempunyai pelbagai sumber bekalan air. Namun, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, ini dicapai hasil susah payah beberapa generasi warga Singapura. Beliau turut menyifatkan bendungan Marina sebagai contoh semangat enggan mudah menyerah kalah. This all took many years of planning and hard work, but through efforts like this, working together as one people, we have pushed the boundaries of what's possible and we have been able to meet our growing needs over the years. So we are in a better situation now, but we still have work to do. We still must do more to meet our future demand. DPM Wong turut menggesa setiap warga untuk memainkan peranan masing-masing untuk menjimatkan air kerana lebih banyak usaha diperlukan bagi menjamin bekalan bagi keperluan masa depan. Keperluan itu dijangka berlipat ganda dalam tempoh 30 tahun. Tahun depan, langkah mengitar semula air diwajibkan bagi industri-industri tertentu yang menggunakan air yang banyak. Pihak PUB juga sudah bekerja rapat dengan syarikat-syarikat sedemikian bagi mengurangkan penggunaan air di mana mampu. Sekolah-sekolah juga turut dilibatkan bagi memupuk sikap menjimatkan air sejak dari kecil lagi. Menerusi pelbagai inisiatif, jelas mesej bahawa setiap titik air itu berharga kini semakin tersemat dalam diri warga cilik Singapura. Sebuah klinik baru bagi kanak-kanak di Hospital Ng Teng Fong dirasmikan pembukaannya hari ini. Ia bertujuan untuk menampung permintaan yang meningkat seiring dengan jumlah keluarga muda yang bertambah di kawasan berkenaan. Perjalanan jauh dan masa menunggu yang lama bagi giliran berjumpa doktor. Itu merupakan dua faktor yang menjadi keprihatinan ibu bapa muda seperti Encik Nasiruddin dan isterinya. Namun mereka kini lega terdapat sebuah klinik baru bagi kanak-kanak yang dibuka berhampiran rumah mereka di Jurong. Dengan pembukaan klinik ini juga penduduk di sebelah barat Singapura diberikan pilihan sama ada mereka mahu ke NUH, Bukit Panjang UCC ataupun Ng Teng Fong. Langkah-langkah sebegini mengurangkan masa menunggu dan juga rasa keresahan ketika menjaga anak-anak mereka dan mereka dapat membawa mereka pulang ke rumah untuk mendapatkan rehat yang bermutu, yang lebih bermutu. Klinik kanak-kanak New Walk di NTFGH ini dikelolakan oleh pakar-pakar pediatrik. Ia dibuka sejak 20 Februari lalu dan sudah merawat 200 pesakit setakat ini. Di sini, kita juga akan menawarkan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang cerewet dalam pemilihan makanan, kanak-kanak dan remaja yang menghidapi masalah obesiti, penyakit alahan dan pelbagai lagi isu penyakit kanak-kanakan. Klinik kita boleh dikunjungi pesakit dari beberapa segi, termasuk pelanggan walk-in dan juga pesakit yang dirujuk daripada bilik kecemasan Ng Teng Fong, Poliklinik, Doktor Amalan Am dan juga daripada NUH. Pembukaan klinik ini dirasmikan oleh Setiausaha Kanan Kesihatan Rahayu Mazam. Acara itu juga diadakan sempena acara tahunan Health on Track yang dianjurkan Hospital Ng Teng Fong dan Hospital Masyarakat Jurong. Ia merupakan edisi keempat acara tersebut dan diadakan pada skala terbesar tahun ini. Saya gembira sekali dapat terus bekerjasama dengan Ng Teng Fong General Hospital dan Jurong Community Hospital kerana mereka memainkan satu peranan penting dalam masyarakat kita untuk terus membina infrastruktur bagi penduduk di sini. Kita juga tadi ada acara Health on Track yang telah memberikan informasi dan pelbagai aktiviti untuk penduduk dalam kawasan barat. Ini memberikan mereka sedikit panduan juga saluran di mana mereka dapatkan informasi untuk perbaiki gaya hidup mereka. Lebih 300 penduduk, pemimpin akar umbi, pesakit dari NTFGH dan JCH hadir untuk memeriahkan lagi acara ini.
Presiden Halimah Yacob akan melakukan lawatan rasmi yang pertama ke Malaysia pada Isnin depan. Ini atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah yang mengunjungi Singapura pada Oktober tahun lalu. Presiden Halimah akan diberikan sambutan negara di Istana Negara dan mengadakan pertemuan dengan Sultan Abdullah yang akan meraikan beliau dalam satu majlis jamuan rasmi negara. Presiden Halimah juga akan menanam pokok di pekarangan istana, sementara satu orkid hibrid akan dinamakan sempena nama beliau. Semasa lawatannya selama 3 hari itu, Presiden Halimah juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau juga akan bertemu dengan para pemimpin perniagaan warga Singapura dan Malaysia serta menghadiri satu jamuan yang dianjurkan oleh warga Singapura di Malaysia. Pengerusi Majlis Penasihat Presiden Eddie Teo akan menjalankan tugas pejabat Presiden semasa Puan Halimah ke Malaysia. Dalam pada itu, Presiden Halimah berkata beliau akan menilai dan meneroka bidang-bidang kerjasama baru dalam mesyuaratnya dengan para pemimpin Malaysia semasa lawatannya ke negara itu. Dalam temu bual dengan agensi berita bernama menerusi email, Presiden Halimah mengulangi minat Singapura untuk membangunkan kerjasama yang stabil dengan Malaysia yang dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Presiden Halimah menarik perhatian Singapura dan Malaysia telah memeterai 3 perjanjian untuk bekerjasama dalam bidang digital, ekonomi hijau dan keselamatan siber baru-baru ini. Beliau menyifatkan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai bidang baru yang dianggap penting untuk kedua-dua negara dan akan membuka peluang pertumbuhan baru bagi perniagaan di Singapura dan Malaysia. Presiden Halimah berkata, walaupun akan ada perbezaan antara kedua-dua negara jiran itu, adalah penting untuk tidak membiarkan mana-mana isu daripada menjejas hubungan dua hala. Beliau menambah, banyak yang boleh diraih jika kedua-dua pihak bekerjasama secara pragmatik dan mengurangkan perbezaan secara terang. Selain itu, Presiden Halimah juga menyentuh tentang bagaimana kedua-dua negara boleh terus membina tahap kepercayaan dan keakraban yang tinggi antara rakyat mereka. Presiden Halimah berkata, lebih banyak peluang harus diwujudkan bagi membolehkan golongan muda dari kedua-dua negara untuk mengenali satu sama lain dan berkongsi pengalaman bersama.